Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang pendengar yang saya hormati sekalian, dalam kehidupan kita, kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita sukai, yang kita ingin jumpai, kita akan berasa gembira, kita akan berasa bahagia. Dan dalam kehidupan kita juga, kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang kita tidak kenal, kita bertemu dengan orang yang kita tidak suka, dan kita bertemu dengan sesiapa sahaja. Jadi bertemu dengan orang, bertemu dengan bermuamalat dengan insan-insan lain, membuatkan kadang-kadang kita mempunyai persoalan, kita mempunyai persoalan, mempunyai tertanya-tanya bagaimanakah kita sepatutnya menampilkan diri kita sebagai seorang Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah sebagai orang yang tidak pernah lekang senyuman daripada wajahnya. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah bayangan sosok qudwah ataupun contoh ikutan kita sekalian umat Islam. Bermula dengan sekecil-kecil sikap yang membawa kepada impak yang besar dalam kehidupan, dalam pergaulan seharian, hinggalah kepada isu-isu yang besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini disokong oleh sebuah hadis lagi yang disebut oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Rasulullah tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum kepadaku. Masya-Allah, satu contoh yang Rasulullah tunjuk kepada kita dengan senyuman sahaja, tidak perlu berkata apa-apa, yang mana ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehubungan dengan itu, Abu Zar radhiyallahu anhu juga turut meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan berpesan kepada beliau, iaitu tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Maksudnya senyuman kamu di hadapan saudara kamu adalah bernilai sedekah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita bahawa sedekah itu boleh dilakukan bukan dengan harta. Jadi pahala sedekah ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang sebagaimana kita faham adalah banyak. Bukannya Allah SWT menggantikan ataupun memberikan ganjaran pahala itu sama seperti apa yang kita sedekahkan. Sebaliknya Allah Ta'ala gandakan. Paling sedikit 10 kali ganda, dan yang paling banyak adalah sebanyak 700 kali ganda. Jadi tawaran pahala yang digambarkan hanya dengan senyuman itu adalah pahala sedekah, merupakan satu perkara yang tidak boleh ataupun tidak wajar untuk kita pandang remeh, kerana senyuman itu walaupun kita rasa seperti perkara yang remeh, tetapi dipandang besar oleh Islam, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga berpesan. Rasulullah bersabda yang bermaksud, sabda Rasulullah iaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Maknanya janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh sesuatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu dengan apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu bermanis muka. Maknanya apa yang dipesan oleh Rasulullah itu kita memang lalui pada hari ini, bahawa perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang kecil, kadang-kadang kita lupa bahawa impaknya besar dalam kehidupan kita. Jadi perkara yang kecil begitu, kalau kita tidak latih, kalau kita tidak pupuk, dan kalau kita tidak ingat, dia akan menjadi sesuatu yang sukar dan akan menjadi sesuatu yang tidak kita amalkan. Jadi kelebihan untuk bermanis muka ni, yang pertama adalah mendapat ganjaran sebagaimana yang disebut tadi. Ganjarannya bukan sedikit, ganjaran pahala yang digandakan. Kalau kita nak ingat kembali bagaimana ganjaran pahala bersedekah, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jadi begitulah yang dimaksudkan di dalam surah Al-Baqarah tentang kelebihan ataupun pahala bersedekah. Yang kedua, kelebihan kita bermanis muka, maksudnya kita senyum apabila kita bertemu dengan orang, adalah kita akan menyebabkan orang yang kita bertemu itu berasa bahagia, berasa gembira, berasa lapang, boleh meringankan apa masalah yang dihadapi ataupun boleh melapangkan apa persoalan yang ada dalam diri dia. Contohnya kalau kita pergi ke pejabat, kalaupun kita pergi ke pusat-pusat perkhidmatan dan sebagainya, kita akan merasa perlukan kepada sambutan ataupun layanan yang baik. Jadi di situlah peranannya senyuman bermanis muka yang diajar oleh Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diceritakan pada suatu hari ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, amalan Islam apakah yang paling baik? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan orang yang memerlukan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Maknanya Islam begitu teliti dalam mengaturkan pergaulan, dalam membentuk keterampilan yang baik bagi seorang Muslim. Yang ketiga adalah apabila kita bermanis muka itu, kita akan menyebarkan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Jadi kita akan mewujudkan satu suasana yang baik, kita akan mewujudkan satu persekitaran yang baik, kita akan menjadi orang yang disukai. Kerana apabila kita bermanis muka, orang akan mudah untuk mendekati dan kita juga mudah untuk menyampaikan apa yang baik, ya, untuk menyampaikan Islam dan juga menyampaikan kebaikan-kebaikan lain. Jadi sikap yang baik ini sebenarnya perlu dilatih, perlu difahami, perlu diinsafi dari segi kebaikannya. Kemudian sikap yang baik itu bermula daripada hati yang bersih, hati yang ikhlas. Kita tak perlu senyum 24 jam. Kita senyum apabila kita bertemu dengan orang lain, kita senyum apabila kita bertemu dengan saudara kita dengan niat yang ikhlas, dengan perasaan syukur dan juga rasanya kita menebarkan satu panduan, satu personaliti yang baik, ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri. Maka marilah kita viralkan senyuman, marilah kita kemukakan, kita tunjukkan bahawa Islam ini membentuk seseorang yang mempunyai personaliti dan juga keterampilan yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmat.